Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, untuk video kali ini adalah tutorial cara-cara untuk mendaftarkan komoditi ke dalam pusat pengumpulan ataupun ke dalam pertubuhan peladang tuan-tuan. Okay. So, sama seperti pendaftaran pusat pengumpulan pada video sebelum ini, iaitu pendaftaran komoditi hanya boleh didaftarkan oleh pengurus besar ataupun pengurus projek. Okay. Harap tuan-tuan maklum tentang autoriti siapa yang dibenarkan untuk mendaftarkan komoditi ke dalam pertubuhan peladang ataupun ke dalam sistem PPHP tuan-tuan. Okay. Sebagai contoh, saya log masuk sebagai pengurus besar. Okay, saya masuk sebagai pengurus besar, dan kalau tuan-tuan perasan kat atas ni masih ada notifikasi menyatakan maklumat pada tetapan pertubuhan peladang masih tidak lengkap. So kalau tuan-tuan klik, yang lain kita telah masukkan sebelum ini seperti pendaftaran pengguna, kemaskini profil pertubuhan peladang, pusat pengumpulan pun kita dah daftarkan, ada 2 di sini. So tinggal satu lagi kita belum masukkan komoditi yang PPK kita usahakan lah. Sebagai contoh, PPK Kuala Langat ni dia belum mendaftarkan lagi komoditi yang dia usahakan. Maksudnya PPK Kuala Langat ni akan menerima jenis-jenis komoditi tertentu sahaja untuk dia usahakan dalam proses jual beli. Okay, so saya terus skip untuk contoh kalau tuan-tuan log masuk sebagai kerani akaun atau kerani projek, tuan-tuan takkan nampak butang daftar ni lah. So butang ni hanya dipaparkan jika tuan-tuan masuk sebagai pengurus besar atau pengurus projek. Okay, saya ringkaskan untuk itu. Okay, sebelum saya teruskan, kalau tuan-tuan klik pada butang daftar ni, ada beberapa maklumat yang dia perlukan. Okay, maklumat yang dia perlukan ni sebenarnya bergantung pada SOP komoditi yang tuan-tuan usahakan lah. Maksudnya setiap PPK akan mempunyai SOP masing-masing dalam mengendalikan sesuatu komoditi, tanaman komoditi tu. Okay, sebagai contoh ni saya tunjukkan adalah, yang ni saya tunjukkan adalah contoh anggaran kutipan hasil cili merah untuk setiap satu polybag. Ni saya dapat data ni dari anggaran dari PPK Kuala Langat. So data ni adalah khas untuk cili merah. So kalau tuan-tuan usahakan timun, kunyit ataupun lain-lain tanaman, so dia bergantung kepada tuan-tuan punya SOP lah. So saya rasa tuan-tuan lebih faham tentang SOP tuan-tuan. Okay, cuma yang ni adalah sebagai contoh. Okay, tadi semasa kita pada video sebelum ini saya dah tunjukkan cara-cara mendaftarkan pusat pengumpulan. So kalau tuan-tuan perasan atau ingat lagi, PPK Kuala Langat dia punya pusat pengumpulan akan beroperasi pada Isnin, Rabu dan Jumaat. So maksudnya untuk cili, SOP PPK Kuala Langat adalah 1 minggu dia akan tuaian untuk cili akan dilakukan pada 3 hari lah, iaitu Isnin, Rabu dan Jumaat. Okay, so untuk data dari PPK Kuala Langat adalah untuk anggaran tempoh tuai cili merah adalah 74 hari selepas penanaman. So maksudnya bila cili tu dah masuk polybag, okay, start dari hari pertama sehingga hari ke-74 barulah proses penuaian dilakukan untuk hari yang pertama. Okay, jumlah minggu untuk dituai
adalah 9 minggu, maksudnya selepas hari ke-74 ni, selama 9 minggu selepas tu adalah tempoh untuk cili merah tu dituai. Okey, dalam seminggu ada 3 kali tuaian lah. So untuk SOP PPK golongan dia lakukan 3 hari dalam seminggu penuaian. Okey, unit dia adalah kilogram. Okey, so sebagai contoh data ni untuk minggu pertama ataupun bermula pada hari ke-75 tu adalah masuk minggu yang pertama. So untuk hari Isnin, hari Rabu dan hari Jumaat, data dia untuk Isnin adalah 0.015 kg akan dituai untuk satu polybag. Okey, saya rasa tuan-tuan faham apa yang saya masukkan di sini. So untuk hari pertama penuaian selepas 74 hari itu adalah 0.015 kg. Okey. So untuk hari berikutnya iaitu hari Rabu, satu polybag tu mampu menghasilkan 0.02 kg. Tu untuk satu polybag. So maksudnya kalau satu projek tu dia usahakan 10,000 polybag, so dia akan darab sajalah, darab 0.02, darab 0.03. So yang ni dia ada 9 minggu. So ini adalah data yang diperolehi oleh pihak PPK Kuala. So data ni mungkin berbeza mengikut jenis tanaman tuan-tuan ataupun mengikut SOP PPK tuan-tuan lah. So yang ni saya masukkan hanya sebagai contoh sahaja. Okay, so saya akan masukkan data ni untuk pendaftaran komoditi ke dalam PPK lah, dalam sistem PPHP ni. Okay, saya try masukkan satu data iaitu okay, tadi kita dari profile, saya akan daftar satu komoditi. Okay, langkah pertama saya akan pilih komoditi apa yang PPK saya usahakan. Contoh PPK Kuala Langat, dia mengusahakan cili merah. Okay, senarai komoditi yang ada ni adalah yang didaftarkan oleh admin ataupun oleh LPP HQ lah. So kalau tuan-tuan mengusahakan satu komoditi yang tiada dalam senarai ni, okay, tuan-tuan kena maklumkan kepada LPP negeri atau LPP HQ lah bahawa komoditi tu tak ada dalam senarai ni. Nanti mereka akan masukkan dalam sistem lah. Sebagai contoh, kalau rock melon dalam ni tak ada, dalam senarai ni rock melon tak ada, so tuan-tuan boleh request kepada LPP HQ atau LPP negeri untuk menambah komoditi baru dalam senarai ni lah. So dia akan dipaparkan dalam ni. Okay, so sebagai contoh yang dah ada cili merah. Okay, tadi saya dah tunjukkan tempoh anggaran penuaian selepas ia ditanam adalah 74 hari. Okay, jumlah minggu tuaian adalah 9 minggu. Bilangan tuai dalam seminggu adalah 3 hari. So 3 hari itu adalah Isnin, Rabu dan juga Jumaat. So unit hasil dia saya letak kilogram. Okay, selepas data ni dimasukkan, tuan-tuan perlu klik pada papar jadual. Okay, so sistem akan senaraikan mengikut maklumat yang tuan-tuan masukkan kat sini. Contoh saya masukkan sini 9. So dia ada 9 minggu. So saya masukkan kat sini 3 hari dalam seminggu. Dia ada 3 hari iaitu Isnin, Rabu dan Jumaat. Isnin, Rabu dan Jumaat. So nilai dia untuk satu polybag, unit dia kilogram. Okay, so saya hanya tinggal masukkan maklumat data yang saya peroleh itu.
Okey, teruskan masukkan semua maklumat yang ada. Okey. Okey, so bila maklumat tu telah dimasukkan, okey, saya ulang kembali. Jadual ni bergantung kepada apa yang tuan-tuan masukkan ke atas ni. Okey, kalau tuan-tuan masukkan kat sini 8, okey, kalau tuan-tuan klik nanti dia akan jadi 8 minggu lah, bukan 9. So yang ni saya kekalkan 9. So kalau tuan-tuan pilih 3 hari, dia akan keluar 3 hari kat sini lah. Kalau 4 hari, dia akan tambah satu lagi kolom 4 hari, hari yang keempat. Okay, so yang ni saya klik hantar. Okay, selepas pendaftaran dilakukan, so dalam ruangan senarai komoditi ni telah dipaparkan satu penambahan komoditi di sini. So kalau tuan-tuan nak semak balik data yang tuan-tuan masukkan adalah seperti yang tertera lah. So selain itu, kalau tuan-tuan ada kesilapan kemasukan data, tuan-tuan masih boleh kemaskini semula lah data yang ada ni. Okey, jika tiada, tuan-tuan boleh teruskan ataupun tuan-tuan boleh hapus data komoditi ni. Sama juga seperti penghapusan data yang lain. Jika dalam proses jual beli tu ada melibatkan komoditi cili merah ni, so data komoditi ni tidak boleh dihapus lah. Kalau tak ada data jual beli yang terlibat dengan cili merah ni, so data cili merah ni boleh dihapuskan. Okay. So sebagai contoh, saya daftar satu lagi komoditi. Okay, contoh yang ni saya pilih halia. Okay, contohlah halia, tempoh anggaran tuai dia contohlah 100 hari. Okay, minggu penuaian dia adalah dalam 1 minggu, 1 kali tuai. Hari penuaian contohlah hari Isnin, kilogram. So dia ada satu saja. Contoh satu pokok halia boleh menghasilkan 0.8 kilogram. Okay, so kalau tuan-tuan hantar, so kat ni data dah ada, cuma abaikan gambar ni tak ada sebab ni saya punya local host, local computer, memang saya tak masukkan gambar lagi. So data tu tak ada, so ini adalah data untuk halia. Okay, kenapa data-data ni diperlukan? Okay, data-data semua ni diperlukan adalah untuk memudahkan tuan-tuan menganggarkan hasil kutipan untuk setiap komoditi nanti. Okay, kalau tuan-tuan perasan kat menu ni, kat jadual tanaman kita ada satu anggaran pengeluaran hasil. So kalau kita lihat kat sini, anggaran pengeluaran hasil ni, okay, so data ni bergantung pada apa komoditi yang tuan-tuan dah masukkan kat sini tadi. Okay, sekarang ni saya ada 2 komoditi, cili merah dan halia. So kalau tuan-tuan pergi kat anggaran pengeluaran hasil, data yang ada pun hanya untuk cili merah dan juga halia. Okay, dari sini sistem akan semak semua projek-projek yang ahli tuan-tuan usahakan. So dari data yang tuan-tuan memasukkan tadi, so sistem boleh anggarkan berapa jumlah hasil yang akan keluar untuk tarikh 23 hari bulan, 25, 27. So dalam minggu ni
yang hijau ni maksudnya minggu yang sekarang ni dari 30 sampai 3 April ni. So tuan-tuan boleh tahu anggaran jumlah komoditi untuk cili merah ni yang tuan-tuan akan dapat. So dari sini tuan-tuan boleh tahu perbezaan lah. Contoh dalam sistem dianggarkan contoh 100 ataupun 1 tan cili merah yang tuan-tuan akan dapat, tapi bila setelah proses jual beli dilakukan, tuan-tuan hanya dapat 800 kilogram saja. So maksudnya dari situ ada perbezaan dan tuan-tuan boleh tahu dan boleh buat semakan lah. PPK mana yang projek ahli mana yang tidak menghantar hasil tuaian dia. Sekejap lagi saya akan buat satu video khas berkenaan dengan anggaran pengeluaran hasil ni pada video-video yang akan datang. So secara ringkasnya saya hanya ingin terangkan daripada data komoditi yang tuan-tuan masukkan sini akan mempengaruhi kepada anggaran pengeluaran hasil untuk setiap PPK tuan-tuan lah. So kalau tuan-tuan lihat untuk halia, data dia lebih kurang macam ni lah, sebab kita ada 1 minggu dan 1 hari sahaja yang kita masukkan tadi. So tuan-tuan boleh tahu untuk minggu ni saja sepatutnya tuan-tuan boleh terima hasil sekian-sekian. Data ni kosong sebab saya tak masukkan apa-apa projek ahli lagi. So untuk bulan lepas tuan-tuan boleh buat perbandingan dengan bulan ni dan bulan akan datang lah. Begitu juga dengan tahun lepas, tahun ini dan tahun depan. Okay, so tuan-tuan dari data ni saya rasa akan memudahkan pihak PPK itu sendiri menganggarkan anggaran hasil atau lambakan komoditi yang akan berlaku nanti. Okay, sebagai contoh kalau untuk raya, sebagai contoh untuk cili merah ni, kita anggarkan nanti kalau raya tahun ni ataupun bulan puasa tahun ni, kita untuk PPK tuan-tuan saja, tuan-tuan boleh tahu kebarangkalian lambakan atau kekurangan komoditi di pasaran. Okay, so saya harap tuan-tuan faham apa yang saya terangkan. Cuma untuk proses pendaftaran komoditi tadi adalah seperti yang saya dah tunjukkan sebelum ini. Cuma saya tekankan balik, kalau tuan-tuan ingin mendaftarkan komoditi baru tapi tiada dalam senarai ini, tuan-tuan kena maklumkan kepada LPP HQ atau LPP negeri lah, supaya mereka dapat menambah komoditi yang tuan-tuan usahakan dalam senarai ini. Okay, harap tuan-tuan faham apa yang saya terangkan, dan untuk penambahan komoditi dalam PPK tuan-tuan setakat itu sahaja yang saya terangkan. Semoga kita jumpa lagi dalam video akan datang dan seterusnya. Sekian, terima kasih.